Tapi ini agak menarik untuk kita kongsikan kepada anda. Ini adalah berkaitan dengan anxiety. Anxiety ini yang saya faham 60% boleh pergi merupakan faktor kepada depression. Tapi dia boleh dipisahkan lagi lah. Tapi apakah itu sebenarnya anxiety? Sebab ada di kalangan rakan-rakan kita, Syafiqah, terjadinya anxiety, tapi kita yang tak kena, kita tak faham kenapa perkara ini boleh terjadi. Tak kita faham ialah satu perkara, tapi ia juga sukar untuk kita lihat kerana perkara ini abstrak. Kalau luka, kita nampak lukanya, tapi untuk yang anxiety ni kita tidak sedar. Kadang-kadang ada orang di sekeliling kita yang sedang menghadapi masalah anxiety ini. Itu yang kita akan bicarakan bersama dengan tetamu kita, Dr. Nur Syuhaidah Muhammad Kadri, Pensyarah Kanan Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Juga kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, hari ini kita buka talian kepada anda untuk berkongsi sebarang masalah ataupun cerita berkaitan dengan anxiety di talian 03-2282-9841 atau 03-2282-9855. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, kita boleh mulakan. Okey, doktor. Kita boleh mulakan dahulu, doktor, dengan apakah yang dimaksudkan dengan anxiety disorder untuk kefahaman kita semua, supaya kita lebih faham. Okey, Assalamualaikum. So, anxiety disorder ini adalah satu penyakit. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu anxiety disorder, saya nak explain dulu apa itu anxiety ataupun dalam bahasa Melayunya kita selalu panggil kebimbangan, kerisauan, kegelisahan, tidak tenang. Itu adalah ciri-ciri orang yang mengalami anxiety. Semua orang boleh mengalami anxiety disorder ini. Tidak kira tua ke, muda ke, even kanak-kanak pun boleh ada penyakit anxiety ini. Dan body kita, sistem tubuh badan kita ini sebenarnya secara naturalnya apabila kita rasa terancam ataupun dalam situasi yang stres, secara semula jadi mekanisme pertahanan diri kita ni akan memberi kita satu warning kepada tubuh badan kita. Saya bagi contohlah, kalau kita tiba-tiba ternampak anjing liar yang nak kejar kita, secara automatik kita akan rasa apa? Panik. Berpeluh-peluh, tak cukup nafas. Itu adalah warning daripada tubuh badan kita yang bagi warning itu supaya kita dapat menyelamatkan diri. Ataupun dalam bahasa psikologi kita panggil fight or flight response. Sama ada ini yang akan protectkan diri kita. Cuba bayangkan kalau kita tak ada fight response ni, sudah tentu kita macam tak ada warning. Apa nak buat ni? Contohnya kan. So rasa cemas ini kadang-kala bagi segelintir manusia, bagi segelintir individu, dia overaktif. Dia punya fight and flight response ini terlalu overaktif, di mana kadang-kala saya bagi contohlah. Sebenarnya anxiety ini adalah normal dari sudut keadaan yang di mana contohnya menduduki peperiksaan, menghadiri interview adalah normal kan, kita berasa anxiety, kita rasa anxious. Namun sepatutnya selepas daripada menghadiri interview ataupun sesi temuduga ataupun peperiksaan, kita dah hilang dah rasa tu. Tapi apabila kebimbangan ini berpanjangan ataupun berlarutan, ini adalah simptom-simptom penyakit, penyakit anxiety disorder ini. Kalau tadi doktor ada katakan mengenai berdebar-debar, lepas tu kita rasa tak keruan dalam badan, tapi untuk orang sekeliling melihat bahawa orang itu terkena serangan anxiety ini bagaimana? Apa tanda-tanda fizikal yang boleh kita lihat, doktor? Okey. Serangan anxiety ini adalah salah satu juga jenis dalam anxiety disorder ini. So sebagai orang sekeliling, kadang-kadang kita boleh nampak daripada physically, kita nampak dia berdebar-debar, menggigil ataupun tangan jadi kebas, dan ia juga boleh mengganggu sistem penghadaman individu itu, seperti tiba-tiba rasa nak muntah, rasa mual, rasa dah tak senang duduk, panik. So sebagai orang sekeliling, yang pertama kita perlu memberi pertolongan cemas lah. Yang kita boleh ingatlah ada 3, pertama look, kedua listen, and ketiga link. Yang look tu kita tengok pada persekitaran. Adakah dia berasa selesa? Kalau dia tak selesa, kita cuba baringkan dia. Cari posisi yang selesa lah bagi pesakit. Dan seterusnya, look
And then kita juga tengok apa yang ada di sekeliling yang kita boleh bantulah, seperti bagi air dan sebagainya. Cuba tenangkan pesakit, and then listen. Kita mendengar daripada pesakitlah apa kehendak mereka yang perlukan waktu itu, dan seterusnya link ni kita linkkan dia kepada pakar-pakar profesional lah. Contohnya hantar ke hospital dan sebagainya. Apakah faktor untuk seseorang itu didiagnose menghidap anxiety ini? Okey, berkaitan dengan faktor. Ya, faktor ini adalah berbeza-beza mengikut individu itu. Tetapi ia dapat diklasifikasi sebagai dua faktor yang utama, iaitu faktor persekitaran dan juga faktor biologi itu sendiri. Dan pesakit anxiety ini biasanya adalah kombinasi daripada kedua-dua ini. So dia boleh datang daripada biologi. Biologi ini bermakna ia boleh datang daripada genetik. Contohnya ada keturunan yang ada penyakit yang berkaitan dengan anxiety, ataupun personality. Personality yang contohnya seorang yang sangat pemalu, ataupun yang jenis penakut, ataupun orang yang perfectionist, terlalu nakkan kesempurnaan. Ini juga adalah faktor-faktor personality yang juga boleh menyumbang kepada anxiety disorder. Itu dalaman lah. Dan juga masalah kesihatan. Ada juga masalah kesihatan yang boleh trigger gejala-gejala anxiety ini. Seperti contoh masalah thyroid, arthritis dan sebagainya. Ia boleh trigger simptom-simptom dalam anxiety disorder. Dan faktor yang kedua adalah faktor persekitaran. Yang ini faktor yang berada di persekitaran lah, terutamanya macam stres, trauma. Individu yang terdedah terlalu lama kepada stres, ataupun trauma. Trauma ni maksudnya dia menjadi saksi ataupun dia sendiri mengalami event-event yang negatif inilah. Contohnya mangsa penderaan, sama ada fizikal ataupun seksual, ataupun mangsa bencana alam, ataupun kanak-kanak yang mempunyai childhood memori yang negatif, dipukul, didera dan sebagainya. Itu pun juga boleh menyebabkan berlakunya anxiety disorder ini. Begitu juga dengan penggunaan bahan-bahan seperti dadar, merokok juga boleh meningkatkan lagi risikolah untuk menghidapi penyakit anxiety disorder ini. Kalau kita lihat masyarakat kini semakin terbuka untuk membincangkan isu mengenai anxiety ini. Tapi apa yang kita risaukan sebenarnya, Doktor dan juga Ridwan, apabila mungkin ada yang di luar sana, dia tak hidap anxiety pun. Tetapi kerana pertama, konten untuk media sosial, ataupun mereka seolah-olah ingin mendapatkan populariti kerana subjek ini merupakan subjek yang begitu hangat diperkatakan di luar sana. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mengenal pasti sama ada seseorang tu ataupun kita sendiri betul-betul ada anxiety ataupun itu hanyalah ilusi semata-mata? Okey, saya suka dengan soalan ini. Dan saya melihat soalan ini dari dua sudut lah. Sudut yang pertama, apabila masyarakat sekarang dia lebih terbuka untuk bercerita, berkongsi tentang kesihatan mental ini, anxiety disorder ini adalah baiklah. Ini boleh create awareness. Maknanya orang tahu ada rupanya penyakit yang macam ni. Oh, begini rupanya simptom-simptomnya dan sebagainya. Tapi apabila terdapat individu yang mereka-reka cerita untuk mencari publicity, ini tidak seharusnya berlaku lah. Dan sebenarnya adalah bahaya bagi kita yang bukan pakar dalam bidang kesihatan mental untuk mendiagnose diri sendiri. Itu kita panggil self-diagnose. Ini very danger. Di mana kadang-kadang dalam kesihatan mental ini, simptom-simptom dia mungkin ada overlap juga dengan masalah kesihatan yang lain. Jadi adalah tidak patutlah untuk kita self-diagnose dan juga mencuba rawatan sendiri dengan hanya berpandukan apa yang kita jumpa dari internet dan sebegainya. Seharusnya kita ada seorang pemanggil di talian daripada Melaka. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ikram. Halo, selamat pagi. Ya, Encik Ikram, teruskan dengan soalan. Okey. Yang macam puan kata tadi, anxiety itu, dia dalam diri saya sendiri sebab saya kehilangan mak dan ayah serentak. Jadi kita macam dalam kemurungan. Nak keluar bukan tak boleh, tapi kita keadaan itu buat kita macam ni.
Dan yang satu lagi, saya selalu kena peri. Mereka kata saya ni gagap. Bila saya cakap gagap, dia kata kau ni anak bawa siap dalam keluarga. Macam mana kita boleh mengubati benda macam ni dalam diri saya sendiri? Puasa itu je. Okey, Baik. itu dia. Terima kasih Encik Ikram. Dan juga situasi yang berlaku oleh Encik Ikram, kehilangan kedua-dua ibu bapanya secara serentak. Nak diluahkan bukan tak boleh, tapi ya, Betul. itu kebimbangan. Mungkin perkataan awal tadi, kebimbangan. Tapi adakah kebimbangan yang melampau, keresahan yang melampau? Doktor? Ya, dan kebimbangan yang melampau sehingga menjejaskan kefungsian kita. Ya, contohnya kita jadi tidak boleh fokus dengan kerja kita. Ya, kita tak boleh nak buat kerja kita, dah tak makan tak lena, ya. Tidur pun asyik terjaga contohnya. Kalau sekiranya ada mengalami simptom-simptom ini, segeralah berjumpa dengan pakar kesihatan mental. Apa nasihat kepada Encik Ikram sebenarnya dengan situasi Encik Ikram? So saya menasihatkan Encik Ikram lah supaya jangan malu, jangan segan ya untuk berjumpa dengan pakar kesihatan mental supaya mereka boleh diagnose dan memberi rawatan yang sepatutnya. Ya, buangkan stigma ya. Jangan terlalu memikirkan stigma masyarakat tentang penyakit ini. Ya, fikirkan tentang diri sendiri. Kita panjangkan sedikit lagi mengenai kes Encik Ikram sebentar tadi. Bila kita bercakap mengenai meluahkan apa yang ada dalam hati dan perasaan kita, rasanya perkara itu untuk wanita agak mudah, tapi tidak untuk lelaki. Kerana lelaki, seperti mana doktor katakan tadi, stigma. Lelaki ni tak boleh nangis, lelaki ni tak boleh meluahkan, takut tak nampak jantan di situ. Jadi kadang-kadang lelaki lebih banyak pendam. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita, masyarakat di luar, menjadi pendengar yang baik dan macam mana kita nak mengorek sebenarnya isi hati lelaki sebelum mereka jadi anxiety ataupun depression. Ada dua konteks. Pertama adalah lelaki, Muslim cakap. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Okey. Alright. Sebagai masyarakat lah, ataupun lebih kepada kawan ataupun ahli keluarga sendirilah. Sekiranya kita adalah kawan-kawan atau ahli keluarga yang mengalami simptom-simptom anxiety ini, yang pertamanya kita haruslah validate the feelings. Maknanya kita sahkan. Kita sahkan, kita dengar. Kita listen, dengar dengan masalah yang dihadapi. Jangan kita rasa diorang ni mengada-ngada je kot. Ataupun stigma yang mengatakan orang yang mempunyai masalah dalam kesihatan mental ini adalah orang yang lemah, orang yang kurang iman. Ini adalah stigma yang sangat tidak betul dan patut dihapuskan. Setiap orang, tak kira tua muda, tak kira umur, semua boleh mengalami penyakit anxiety ini. Apa pula kaitannya dengan depression? Anxiety dengan depression? Okey, anxiety, menurut kajian lah 60% daripada pesakit yang mengalami anxiety ini boleh menjurus kepada depression. Adakah dua simptom yang berbeza? Depression dan juga anxiety ini? Anxiety ini dia lebih kepada pemikiran, kita terlalu bimbang. Kita terlalu takutkan benda yang kadang-kadang tak realistik. Contohnya, bagi kita naik lift adalah perkara biasa, betul tak? Tapi bagi sesetengah orang yang mengalami anxiety ini, mungkin naik lift itu adalah sesuatu yang sukar, yang boleh trigger, boleh jadi panic attack, for example. So bagi kita kadang-kadang kecil, tapi bagi orang yang mengalami masalah dalam mental illness ini, bagi mereka adalah sangat besar. Jadi adakah perkara ini boleh diubati, doktor? Okey, berbalik kepada soalan tadi yang cara perubatan dia. Okey, sebenarnya apabila kita mengalami gejala-gejala lah seperti yang 3 tu adalah fizikal, fizikal tu means kita dah ada simptom-simptom fizikal lah, menggeletar, mungkin palpitation, kita rasa berdebar. Okey, yang kedua dari segi kognitif, cara kita berfikir. Berfikir ni maksudnya kita dah ada anxious thought, kita dah terlalu memikirkan benda yang negatif. Kita risau benda yang buruk akan terjadi contohnya. Okey, dan yang ketiga adalah kognitif, tingkah laku. Tingkah laku ni maksudnya kita dah tak boleh tidur dengan lena, tak boleh makan dah tak ada selera contohnya. So bila kita dah ada ciri-ciri ini semua adalah perlu untuk kita berjumpa dengan pakar kesihatan mental. Dan psikiatri akan menentukan sama ada
kita akan menjalani ujian klinikal, ya, dan pakar psikiatri akan juga menjalani interview, ya, clinical interview, supaya untuk menentukan untuk diagnose penyakit itu dan mendapatkan rawatan yang sepatutnya lah, sama ada boleh guna psikoterapi, ya, psikoterapi, dan juga kadang-kala melibatkan juga ubat-ubatan untuk mengawal simptom gejala anxiety disorder. Jika mereka telah prescribe dengan ubat-ubatan, adakah ubat-ubatan itu akan diambil sepanjang hidup mereka seperti penyakit-penyakit kronik yang lain seperti darah tinggi dan sebagainya, ataupun bila mereka sudah pun okey akan dihentikan ubatan tersebut? Okey. A good question, sebab ini adalah juga salah satu stigma masyarakat. Di mana ada juga masyarakat yang merasakan penyakit anxiety disorder ini tidak boleh sembuh. Ya, ini pun satu stigma yang seharusnya kita hapuskanlah. Ya, sebenarnya penyakit ini boleh disembuh, ya, tapi kita perlu ingatlah penyakit anxiety disorder ini dia bukannya semalaman kita boleh sembuh. Ya, healing process. It's a process. Yeah. Dia adalah satu proses yang memerlukan masa. Ya, dan perlu juga sokongan sosial persekitaran. Ya. Adakah ia bergantung kepada masa tersebut? Apa faktor-faktor yang membolehkan seseorang itu cepat hilang anxiety tersebut ataupun lambat untuk hilang? Okey. Itu juga bergantung kepada individu itu. Ya, setiap individu ada personality masing-masing, ya. Cara macam mana kita cope with the stress contohnya, ya, dan juga faktor persekitaran juga main peranan yang penting. Ya. So persekitaran setiap individu itu juga berlainan. Jadi dengan sokongan sosial yang kuat, ya, dan juga bila kita menjalani rawatan dengan psikiatri, itu juga membantu pesakit untuk kembali normal. Doktor, kita berbicara mengenai anxiety di kalangan yang telah pun dewasa. Bagaimana pula anxiety di kalangan kanak-kanak? Bagaimana kita nak mengenal pasti? Sebab mereka ini juga ada masalah-masalah kehidupan mereka tersendiri, kan, Doktor? Betul. Okey, dalam anxiety disorder ini ada pelbagai jenis anxiety disorder. Contohnya PTSD, post traumatic stress disorder, ya, kita ada social anxiety, kita ada panic disorder dan sebagainya. Dan yang sinonim dengan kanak-kanak ialah separation anxiety disorder. Separation. Nak hantar tadika tak lepas ni. Betul. Okay. Separation anxiety disorder ini di mana kanak-kanak dia berasa keterlaluan, attachment tu, kebimbangan yang keterlaluan. Dia start fikir bukan-bukannya apabila berpisah dengan ibu bapa ataupun penjaga mereka. So adalah normal bagi kanak-kanak yang bawah daripada lahir hingga 3 tahun. Adalah sangat normal pada waktu ketika ini mereka sangat rapat, ya, dengan ibu bapa, ke mana saja dia akan ikut, kan, tak nak kena tinggal, ya, itu adalah normal. Namun apabila anxiety ini, kebimbangan ini yang keterlaluan, ya, selepas umur 3 tahun masih lagi macam tu, ataupun menangis susah nak berhenti, susah nak pujuk contohnya, ataupun sehingga mengganggu fungsi kanak-kanak itu sendiri, contohnya tidur malam tidak lena, asyik terjaga malam, mengigau, ya, terlalu kerap mengigau malam, kencing malam, ya, susah nak tidur, kadang-kadang makan kurang selera makan, ya, kurang fokus. Itu adalah juga ciri-ciri kanak-kanak yang mengalami anxiety lah. Kita lagi perlu cakap sebenarnya anxiety di kalangan kanak-kanak ini, kerana untuk dewasa kita lebih cenderung tahu bagaimana untuk kita menghadapi situasi ini, tapi untuk kanak-kanak mereka tak tahu apa-apa. Jadi itulah pentingnya pengetahuan mengenai apakah itu penyakit anxiety, bagaimana cara untuk kita mengenal pasti mereka yang mengidap penyakit anxiety ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Nur Syuhaida Muhammad Kadri, Pensyarah Kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, kerana sudi berkongsi bersama dengan kita mengenai nampak normal tetapi menghidap penyakit anxiety. Terima kasih, Doktor. Okey, maksudnya kita lebih fahamlah apa itu kebimbangan, apa itu anxiety dan juga apa itu depression, supaya bila kita berhadapan dengan masyarakat di luar sana ataupun orang yang rapat dengan kita ni, kita faham dan kita tahu apakah tanda-tanda mereka kalau mereka terkena
serangan anxiety ini. Dan kita boleh beri nasihat, dan yang paling penting kita sebagai masyarakat, mungkin kita ini boleh dikatakan alhamdulillah tidak mempunyai masalah sebegitu, kita harus bertindak sebagai pendengar yang bijak, pendengar yang setia, pendengar yang baik. Kerana apa? Biasanya orang-orang sebegini atau mempunyai masalah sebegini ada rasa segan untuk berkongsi. Jadi apabila kita terbuka untuk menjadi pendengar yang baik, insya-Allah kita dapat berkongsi masalah mereka dan boleh meringankan beban mereka. Pendengar yang baik itu bukan saja kita mendengar menggunakan telinga, tapi kita mendengar menggunakan hati, menggunakan mata. Kita nak melihat semua sekali. Dan jangan sesekali kita meletakkan situasi kita pada masalah orang lain. Itu bukan menjadi seorang pendengar yang baik, dan kita harapkan kepada mereka di luar sana, khususnya kepada golongan lelaki, untuk lebih terbuka untuk berkongsi masalah. Kerana apa? Kalau kita lihat masa kini lebih banyak lelaki yang memenang rasa dan mempunyai masalah-masalah anxiety dan juga depression. Dan juga kepada ibu bapa, jangan lupa juga untuk menjadi pendengar yang baik kepada anak-anak anda. Mungkin kita dengar apa yang mereka kongsikan kepada kita tak penting, tapi sebenarnya penting untuk mereka. Jadi kita kena respon apa yang berlaku kepada mereka, dan juga kita kena berkomunikasi dengan baik, kerana ini adalah langkah-langkah untuk kita mencegah anxiety daripada terus berlaku dan juga teruk di kalangan anak kita maupun di saya nak korek rahsia-rahsia Ridwan, tapi sebelum tu kita nak terus saja ke bilik berita bersama dengan kita di sana. Silakan continue. Silakan.